Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya baru saja melakukan tahlil dan baca surah Yasin untuk arwah bidadari saya, Ustaz Syahdi Abbas. Moga-moga amalan yang disampaikan yang dilakukan ini sampai kepada arwah, insya-Allah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat anak murid Hazah yang telah menjalankan menyempurnakan khatam Al-Quran. Saya sebagai suaminya mengucapkan terima kasihlah kepada semua atas keprihatinan, sumbangan doa, kewangan dan sebagainya. Semoga ia menjadi jariah bagi kita semualah. Alhamdulillah, ini hari yang ke 5 arwah meninggalkan kita semua. Meninggal sebab sesak nafas. Ustazah dah 3 malam sesak nafas. Malam Khamis, malam Jumaat, malam Sabtu dan malam Ahad. Malam Ahad tu malam yang terakhir lah untuk dia. Dia siang okey, alhamdulillah sihat. Cuma malam saja mungkin sebab dia stres untuk menyiapkan assignment yang bertimbun-timbun. Saya pun bantu juga untuk siapkan assignment dia. Jadi pada malam Ahad tu arwah memang mengadu dia asma. Saya tengok keadaannya pun memang dia asma lah. Itulah ragam dia. Kalau dia asma tu dia akan ambil pam berulang kali. Dan kemudian dia minta saya untuk bekam angin lah. Jadi saya pun bekam angin dan juga bekam darah. Kemudian dia tu dah okey sikit. Malam tu saya pelik kenapa dia tak sebut langsung nak pergi ke hospital. Biasanya kalau dia tak tahan dengan asma, dia akan minta saya untuk bawa ke hospital. Tapi malam tu dia macam bertahan. Akhirnya saya yang bawa dia ke hospital. Saya yang ajak dia jom pergi hospital lah. Dan pukul 3 pagi saya bawa dia ke hospital. Masuk kereta, senyap je. Kadang-kadang saya peganglah dia untuk tengok keadaan dia macam mana. Tapi malangnya bila sampai di tol Sungai Buloh, dia agak kejang. Bila sampai di unit kecemasan, dia dah tak larat dah. Pasal guna wheelchair dan masuk dalam bilik rawatan. Dan 10 minit berikutnya doktor maklumkan Ustazah dah tak sedar diri dan jantungnya berhenti. Ketika itu doktor kata doktor akan cubalah untuk melakukan CPR. Itu harapan agak tipis lah. Jadi saya terima je lah. Selepas tu lebih kurang pukul 5 pagi doktor maklumkan Ustazah dah tak ada dah. Saya menerima dengan keadaan redha sebab kita semua akan mati. Kita semua akan menghadap Allah Ta'ala dan menghidangkan amalan-amalan yang kita lakukan selama ni. Untuk makluman semua, saya senang hati dengan Ustazah dan saya redha dengan pemberian dia sebab sepanjang kami berumah tangga, alhamdulillah arwah tidak pernah meninggikan suara pada saya. Tak pernah meninggikan suara pada saya. Dan segala urusannya dia minta saya yang uruskan. Seperti bab kewangan ke, saya akui Ustazah yang banyak memenuhi keperluan keluarga saya. Dia banyak memenuhi keperluan. Jadi dan urusan kewangan tu dia serahkan saya untuk saya uruskan. Dan dia ambil hanya sekadar keperluannya sahaja. Apa saja saya bagi, itulah dia akan gunakan. Kalau tak cukup dia akan minta. Dia tak pernah pun nak bermewah, tak pernah pun nak beli itu ini, tak pernah. Dan juga Ustazah ni dia seorang yang kelakar, seorang yang happy go lucky, dan dia tak tunjuk pada orang bahawa dia sedang sakit, dia sedang semput, dia sedang lelah. Dia cuba untuk cover. Cuma setengah keadaan tu, kalau kata waktu kuliah, kalau kata dia stop lama, dia ambil nafas dalam-dalam, itu maknanya tak sihat lah tu. Tak sihat. Sebab tu setiap masa saya akan cubalah untuk menemani dia. Ke hulu ke hilir, satu Malaysia pusing, pasti saya akan merinduinya untuk bersama-sama menjalankan kerja dakwah. Saya cuba ambil kekuatan apa yang telah dilalui Rasulullah
memanglah saya sedih, saya berduka cita, tetapi saya cuba ambil motivasi Rasulullah, bagaimana ketika Rasulullah kehilangan isterinya yang tercinta, iaitu Sayyidina Khadijah. Dan Rasulullah juga meninggalkan zuriat bersama Khadijah ini adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Saya dan Ustazah ada 3 zuriat. Yang kecil lagi Ana Sofia. Saya melihat itu sebagai satu kekuatan dan tak melemahkan saya untuk menjalankan kerja dakwah saya, terutama di Sabah Sarawak dan juga rakan jalanan di Cokit, di Kelang. InsyaAllah saya akan terus untuk turun menyantuni, sebab bagi kita ni, kita kena berbaik sampai mati. Itulah hashtag Ustazah. Kalau Ustazah tulis di Facebook, itulah hashtag dia. Yang terakhir saya perasan, iaitu buat baik sampai mati, ya? Sampai mati. InsyaAllah dengan usia yang berbaki ini, saya akan menggunakan semua hidup saya untuk terjun ke medan dakwah dan berkhidmat sesungguh-sungguhnya. Biarlah saya mati dalam dakwah. Saya macam isteri dah meninggal ni, hati saya, separuh jiwa saya dah hilang separuh. Tiada lagi guru saya. Dan pasti saya akan merindui teman-temannya, tempat-tempat yang Ustazah pernah datang mengajar. Sebab kemana Ustazah pergi pun saya akan ikut sekali. Dan saya pasti akan merindui tempat-tempat itu. Dan menjadi kewajipan saya untuk menyambung silaturahim bersama terhadap teman-teman Ustazah lah. Saya tak tinggalkan. Saya rasa lega sebab Allah Ta'ala telah anugerahkan Ustazah tempat yang terbaik. Saya lihat kuburnya kubur yang indah, yang lahatnya cukup cantik, diakui sendiri oleh penggali kubur. Lihat penggali kuburnya, Abang Inul. Dia saya akui kubur ini, dia liang lahat ini disiapkan pada hari Jumaat. Waktu itu Ustazah masih sihat lagi, dan disiapkan liang lahat itu dalam tempoh 45 minit saja, sedangkan biasanya sejam. Hanya 40 minit. Dan cantik liang lahat dia, dan dia WhatsApp kepada pihak pengurusan masjid, kata cantik tempat ni, cantik liang lahat ni. Untuk siapa ya? Pihak masjid pun datang tengok, memang cantik. First time saya nak turunkan jenazah pun memang cantik. Kata Imam Masjid Puncak Alam, tempatnya sejuk. Kalau pakai boot sekalipun akan terasa kesejukan je. Saya bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala telah menunjukkan rahmatnya pada Ustazah, dan banyaklah bantuan-bantuan yang diterima, seperti kos pengurusan jenazah. Kami tak ambil khairat kematian. Ialah tuan-tuan yang masih hidup, kita masih hidup, ambillah khairat kematian di surau atau masjid. Ustazah dan saya tak ambil. Tetapi pada hari kematian tu dimaklumkan bahawa kos-kos semua tu telah pun ditanggung oleh orang yang tak dikenali. Allahu Akbar. Ramailah datang bantu. Termasuklah tuan-tuan, ibu sekalian yang bantu anak muridnya, datang bantu. Ada datang bantu untuk mandikan jenazah, bantu segala aspek. Yang paling syukur saya ialah saya berjaya untuk memujuk bincang pihak hospital dan polis supaya jenazah arwah tidak di-postmortemkan. Tak postmortem. Sedangkan ikutkan arahan tu kena buat postmortem. Tapi saya berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kau peliharalah jasad isteri aku ini supaya tak dirobek oleh manusia untuk postmortem. Alhamdulillah. Itulah jasa saya yang terakhir untuk arwah.
menyelamatkan tubuh badannya daripada dirobek. Yang keduanya, saya nak selamatkan auratnya. Tak nak bila dah mati aurat itu dilihat oleh orang lain. Saya tak nak. Ya. InsyaAllah, moga-moga kematian ini akan mengisahkan kita, mengembalikan kita kepada Allah Ta'ala. Kita kuatkan iman, kita kuatkan ibadah. Kalaupun pasangan kita itu tempatnya di syurga, maka kita masih hidup ini kena berusaha sungguh-sungguhlah untuk menjadi ahli syurga. Ramadan dah nak sampai, maka saya pesan pada semua supaya yang pertama, qada puasa. Mana-mana yang belum qada puasa secepat, sebab lagi berapa hari lagi ni? Lagi 10 hari lagi dah kita nak masuk Ramadan. Ya. Kalau tak puasa, terpaksa berfidyah. Ya. Yang kedua, saya nak pesan pada semua supaya kita warm up ibadah kita pada bulan ini dengan memperbanyakkan puasa sunat, perbanyakkan mengaji Al-Quran, perbanyakkan zikir, solat dan sebagainya. Sebab nanti masuk Ramadan nanti kita terus masuk gear 4, gear 5. Kalau masuk Ramadan baru nak start gear 1, gear 2, 3, tak sempat masuk gear 5, kita dah down dah. Ya. Itu saya ingatlah ke semua lah, supaya memperbanyakkan amalan-amalan sunat pada bulan Syaban. Yang ketiga, saya pesan pada semua supaya mendalami ilmu agama, khususnya berkenaan dengan puasa Ramadan. Takut nanti bila dah masuk Ramadan, berkumur ni batal puasa tak? Tanya soalan tu. Patutnya dah settle dah faham dah semua. Tengok hukum hakam, tengok fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh mufti wilayah. Tengok semua berkenaan dengan hukum hakam puasa ni. Ya, supaya kita masuk bulan puasa itu dengan penuh persediaan. Ada ilmu, ada keyakinan. Ya? Jangan masuk gitu je, tak ada persediaan. Ya. 3 benda yang saya pesan. Yang pertama, ganti puasa sekiranya kita ada puasa lepas yang kita tak sempat nak qada. Yang kedua, kita warm up amal ibadah kita supaya bila masuk Ramadan nanti kita dah ada persediaan, kita dah masuk gear 4, gear 5. Yang ketiga, belajar ilmu agama, khususnya berkenaan dengan ibadah puasa. Ya. Jangan masuk gitu je kemudian dah pertengahan Ramadan kita semua pakat-pakat mengurangkan ibadah. Okey, saya suami Ustaz Syahdi Abbas ambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mengkhatamkan Al-Quran dan dihadahkan pahala untuk arwah. Yang kedua, sekiranya ada dosa-dosa yang arwah pernah lakukan, saya minta ibu sekalian supaya memaafkan beliau. Yang ketiga, sekiranya ada hutang-hutang yang arwah pernah berhutang, makan ke, pinjam duit ke, ataupun apa sahaja yang tuan-tuan ingat, ibu ingat, maklumkan kepada saya akan bayar semua tu. Saya tak nak ustazah tersangkut di alam barzah, di alam mahsyar. Saya pun tak nak saya pun sangkut. Maafkan dia. Jika ada yang terkecil hati, maafkan dia. Moga-moga senang perjalanan ustazah. Sekarang ni ustazah di alam barzah, didoakanlah moga ustazah sedang ditidurkan oleh malaikat. Ditidurkan atas nikmat kubur ni. Jika kita baca Al-Quran, insya-Allah Al-Quran akan datang di sisi kita ni dan akan jadi penggembala. Dan Al-Quran lah yang akan berjumpa Allah, minta Allah Ta'ala tempat perbaringan untuk ruh kita ni tidur. Dan Al-Quran itu akan minta Allah Ta'ala satu wangian yang akan diletakkan di atas dada dan ke hidung kita ni, dan kita akan lena sampai hari kiamat. Itulah kelebihan orang yang baca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Bacalah setiap hari, pagi, petang, siang, malam, baca. Sebab orang baca Quran ini Allah sayang, Al-Quran pun sayang. Bila kita baca Al-Quran, malaikat akan solatkan jenazah kita. Ya. Okey, itu saja kot untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.